Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi untuk perbincangan kali ini, perbincangan soalan dalam buku SPS bagi tingkatan 4 untuk bab 6.0 sokongan, pergerakan dan juga pertumbuhan. Jadi untuk hari ini kita akan bincangkan berkaitan dengan praktis pengukuhan 6 iaitu kertas 1 dan juga kertas 2. Baiklah, kita teruskan dengan praktis pengukuhan 6 bagi kertas 1. Di sini ada soalannya, baca arahan untuk kita tandakan jawapannya lah. Okey, yang pertama soalannya, lintah bulan dan meluncas mempunyai ciri sepunya. Antara yang berikut, yang manakah ciri sepunya bagi haiwan-haiwan tersebut? Okey, jadi mempunyai rangka luar, berat badan disokong oleh daya apungan air, menggunakan bendalih di dalam badan untuk menyokong badan dan juga dirangka dalam memberi sokongan kepada badan. Jadi untuk jawapan yang paling tepat ialah C, menggunakan bendalih dalam badan untuk menyokong badan bagi dua haiwan ini iaitu lintah bulan dan juga beluncas. Jadi kita teruskan dengan soalan yang kedua. Rajah 1 menunjukkan kerata rentas batang teratai. So ini rajah 1 dan ditunjukkan ada X di sini. Okey, struktur X membolehkan teratai. Okey, A terapung, B bernafas, C mengangkut air dan D mengangkut makanan. Jadi yang betul dan tepat adalah terapung sebab ni kita ada rongga udara di dalam batang teratai ni. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Antara pasangan yang berikut, yang manakah betul tentang haiwan dan jenis rangkanya? Ya, ada haiwannya sotong, kalajengking, kumbang dan kelawar. Sotong ada rangka luar, salah. Okey, kalajengking rangka hidrostatik, memang salah lah kalajengking ni. Okey. C, kumbang rangka dalam, salah, dia rangka luar. Okey, dan D, kelawar rangka dalam. Mana jawapan yang paling tepat ialah D, iaitu kelawar dengan rangkanya jenis rangka dalam. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Rajah 2 menunjukkan kerata rentas suatu batang tumbuhan. Okey, ada kulit dan tisu berkayu. Okey, apakah tumbuhan itu? Berdasarkan gambar rajah 2 di sini. Okey, yang pertama 1 pokok kelapa, 2 pokok mangga, 3 pokok durian dan 4 pokok kek embung. Jadi ini ada kulit dan juga tisu berkayu. Jadi jawapan yang paling tepat ialah 2 dan 3 iaitu pokok mangga dan pokok durian. Jadi C jawapannya. Seterusnya kita tengok kepada soalan nombor 5. Tumbuhan yang berikut dipadankan dengan cara sokongan tambahannya. Antara yang berikut yang manakah betul? Okey, dia bagi tumbuhan orkid, rotan, jagung dan timun. Jadi orkid dia akar banir. Salah, okey, bukan akar banir. Okey, rotan pula duri. Okey, betul. Rotan memang duri, dia punya sokongan tambahan dia. Jagung sulur paut. Jagung tidak ada sulur paut dekat pokok jagung. Timun pula tisu berkayu. Okey, tak ada. Okey, jadi yang paling tepat dan betul ialah B, iaitu rotan dengan sokongannya jenis duri. Okey, seterusnya soalan nombor 6. Rajah 3 menunjukkan lengkung pertumbuhan manusia berdasarkan ketinggian. Okey, ada graf tinggi melawan dengan umur. Ada A, ada B, ada C, ada D di sini. Antara peringkat A, B, C dan D, pada peringkat yang manakah kanak-kanak mencapai akil balik? Okey, daripada bayi terus kanak-kanak, mana peringkat yang mencapai peringkat akil balik sudah semestinya di peringkat C. Jadi jawapan untuk soalan nombor 6 ni C. Okey, seterusnya pada muka surat 69 untuk praktis pengukuhan ni soalan nombor 7. Pada peringkat manusia, yang manakah kadar pertumbuhan lelaki dan perempuan adalah hampir sama? Jadi kita tengok jawapan A, bayi, B, kanak-kanak, C, remaja dan dewasa. Jadi pada peringkat bayi, memang pertumbuhan ni adalah hampir sama antara bayi lelaki dan juga bayi perempuan. Jadi jawapannya A. Soalan nombor 8 pula. Antara yang berikut yang manakah mengikat lengkungan pectoral dengan humerus? Okey, yang mengikat lengkungan pectoral dengan humerus adalah ligamen, iaitu C jawapannya. Okey, ni dia soalan direct je, terus je untuk jawapan dia. Okey, seterusnya soalan nombor 9, mengapakah zirafah adalah tidak stabil? Okey, kita tengok macam mana gambar rajah zirafah, binatang zirafah. So, sebab apa dia tak stabil? Okay, bila dia merujuk kepada zirafah,
maka jawapan yang paling tepatnya ialah B. Pusat gravitinya tinggi sebab ni punya semula jadi zirafah memang dia punya saiz dan ketinggian dia memang cukup tinggi lah. Jadi itu yang menjadikan zirafah itu tidak stabil. Seterusnya nombor 10. Antara yang berikut yang manakah berlaku semasa meluruskan lengan? Otot tricep mengendur, otot bicep mengecut, tendon menarik tulang radius dan yang terakhirnya tendon menarik tulang ulna. Yang paling tepat apabila berlakunya pelurusan lengan ni adalah tendon menarik tulang ulna. Okey, untuk kertas 2, jawab semua soalan. Tu bahagian B, section soalan 1 ni, A-nya dia tanya Devi mengkaji beberapa haiwan kolam. Okey, so ni ada satu gambar rajah kolam lah. Dalam ni ada beberapa haiwan. Tulis rangka dalam, rangka hidrostatik dan rangka luar bagi sistem sokongan haiwan dalam rajah 1.1. Ni dalam rajah ini kolam ada beberapa jenis binatang. Jadi kita kelaskanlah. Okey, X, Y dan Z. Okey, X ni kita letak rangka dalam. Okey, di binatangnya ialah itik. Pepatung pula ialah rangka luar dan yang Z ni rangka hidrostatik iaitu pacat. Okey, B, tuliskan benar dan palsu bagi pernyataan berikut tentang rangka hidrostatik. Permukaan luar badan diselaputi oleh satu lapisan lilin yang kalis air. Okey, yang kedua, bendalih badan mengenakan tekanan pada dinding badan. Okey, yang A ni palsu ataupun pernyataan ni salah dan yang B ni pernyataan ni betul, benar untuk rangka hidrostatik. Okey, jadi kita sambung untuk muka surat seterusnya, muka surat 70 dengan sambungan soalan yang tadi ya. Soalan C, haiwan X dan Y dalam rajah 1.2 merupakan invertebrata. Okey, haiwan X dan juga haiwan Y. So, nyatakan perbezaan antara haiwan X dan haiwan Y. So, kalau kita tengok sini, jelas gambar rajah hanya untuk dua jenis haiwan yang berbeza ni, X dan Y ni. Jadi, apakah perbezaan antara haiwan X dan juga haiwan Y ni? Ini lipan dan juga udang. So, sokongan utama haiwan X ialah rangka luar. Okey, tengok pada lipan ni adalah rangka luar. Manakala sokongan utama haiwan Y ialah daya apungan air. Okey, jadi ni soalan untuk bahagian B lah. Jadi kita masuk kepada bahagian C. Dia ada beberapa soalan dan juga pecahan soalan. So soalannya, nyatakan dua faktor yang mempengaruhi kestabilan haiwan berikan penerangan. Itu soalan yang pertama lah. Dan soalan kedua ni, berdasarkan rajah 2 menunjukkan 4 jenis haiwan yang disokong oleh rangka hidrostatik. Okey, belucas, cacing pita, cacing tanah dan juga pacat. Dan ada dia punya soalan-soalan tambahan dia. Jadi untuk jawapan bagi bahagian C, bagi soalan yang pertama iaitu nyatakan dua faktor yang mempengaruhi kestabilan haiwan. So dan berikan penerangan dia. Iaitu untuk A ni, semakin rendah pusat graviti haiwan, semakin stabil haiwan itu. Sebab tu kita tengok macam zirafah tu dia akan kangkangkan kakinya untuk dapatkan pusat graviti yang rendah. Supaya haiwan tu dapat stabil lah. Okey, seterusnya semakin luas tapak haiwan, semakin stabil haiwan itu. Ini kita dapat tengok juga apabila zirafah tu kan dia besarkan, diluaskan dia punya kaki dia untuk dikangkangkan dia punya ni supaya dapat satu luas tapak yang besar. Okey, dan bila dia dah besar, so dapat lebih stabil lah dia punya kedudukan haiwan tersebut. Okey, kita seterusnya tengok pada soalan B. Kalau tengok soalannya, kaji haiwan-haiwan yang disokong oleh rangka hidrostatik seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2 dalam muka surat yang sebelah ni yang sebelum kita tengok, dan bina konsep rangka hidrostatik. Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek yang berikut. Okey, untuk B1, tuliskan maklumat daripada rajah 2. Jadi bila kita tengok pada rajah 2 di muka surat sebelah ni, rangka hidrostatik ada beluncas, cacing pita, cacing tanah dan juga pacat. So maklumatnya, beluncas, cacing pita, cacing tanah dan pacat berbadan lembut dan disokong oleh rangka hidrostatik. So itu untuk jawapan 2B1. Okey, seterusnya soalan 2B2. Kenal pasti dua ciri sepunya. Okey, kenal pasti dua ciri sepunya. Okey, dua cirinya ialah bendalih badan mengenakan tekanan pada dinding badan. Okey, maksudnya itu ciri sepunya yang pertama lah. Okey, seterusnya
haiwan-haiwan yang dinyatakan dalam soalan 2B ni tergolong dalam haiwan yang mempunyai rangka hidrostatik. Itu untuk 2B 2 lah. Okey, seterusnya beri satu contoh lain haiwan yang disokong oleh rangka hidrostatik. So, satu contoh lain haiwan yang disokong oleh rangka hidrostatik, kita boleh letak obo-obo yang ni senang untuk kita tahu. Obo-obo, okey, buran, itu semua disokong oleh rangka hidrostatik. Dan yang terakhir, hubung kaitkan ciri sepunya untuk membina konsep rangka hidrostatik. Jadi kita nak kaitkan dia punya ciri sepunya dan juga konsep dia. Jadi kita jawapannya untuk B4 ni, rangka hidrostatik ialah rangka yang menyokong haiwan berbadan lembut yang mempunyai badan berdalih, badan yang mengenakan tekanan pada dinding tersebut. Itu dia punya kesimpulan lah antara hubung kait ciri sepunya untuk membina satu konsep rangka hidrostatik. Jadi itulah dia jawapan untuk kertas 1 dan 2 bagi praktis pengukuhan. Jadi saya harapkan semua murid dapat semaklah jawapan yang telah awak buat. Jika ada berlaku kesilapan, tolong buat pembetulan. Okey, kita akan jumpa lagi untuk kelas yang seterusnya. So, selamat maju jaya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalankan tugas. Terima kasih.